Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini murid-murid akan bersama dengan saya iaitu Cikgu Saripah untuk sama-sama belajar Bahasa Melayu tahun 6. Tema 1, istimewanya keluargaku. Tajuk sayangi keluarga. Objektif pembelajaran pada hari ini ialah murid-murid dapat memahami dan mengecam ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat. Pada muka surat 2, murid-murid belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Murid-murid mendengar dan membaca petikan ini bersama-sama. Gambar ini menunjukkan perbualan di antara Amal bersama keluarganya. Amal, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baik, Ibu. Apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amal? Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Amal. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ayah, lihatlah lukisan Ifan. Ifan sungguh pandai melukis, Ayah. Wah, cantiknya. Dialog yang telah didengari sebentar tadi mengandungi jenis-jenis ayat dan ragam ayat. Adakah murid-murid sudah dapat mengenal pasti jenis-jenis dan ragam ayat? Jom kita belajar jenis-jenis dan ragam ayat. Jenis ayat terbahagi kepada 4 iaitu pertama ayat penyata, yang kedua ayat tanya, ketiga ayat perintah dan yang terakhir ayat seruan. Ayat penyata ialah ayat yang diucapkan dengan maksud untuk menerangkan sesuatu hal atau berita. Di sini cikgu sertakan contoh 3 ayat penyata. Yang pertama, rumah itu besar. Yang kedua, bangunan itu sungguh tinggi. Dan yang ketiga, Samad membawa ayahnya ke klinik. Baiklah murid-murid, kita akan belajar pula ayat tanya. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat tanya? Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal. Ayat tanya terbahagi kepada 2 iaitu yang pertama ayat tanya tanpa kata tanya dan yang kedua ayat tanya dengan kata tanya. Ayat tanya tanpa kata tanya ialah ayat yang tidak menggunakan tanda tanya pada akhir ayat. Contoh, baju itu cantik. Contoh yang kedua, pelajar itu cemerlang. Ayat tanya dengan kata tanya pula ialah ayat yang menggunakan kata tanya. Contoh yang pertama, bilakah kamu akan pulang ke kampung? Contoh yang kedua, berapakah harga jam itu? Di dalam contoh ini, bila dan berapa merupakan kata tanya. Seterusnya, murid-murid akan belajar pula tentang ayat perintah. Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan memberikan suruhan, larangan, ajakan atau menyampaikan permintaan. Ayat suruhan ialah ayat yang diucapkan untuk menyampaikan perintah atau arahan. Contoh, keluar dari bilik ini. Contoh yang kedua, isi borang ini segera. Dan contoh yang ketiga, pergi engkau dari sini. Ayat larangan ialah ayat yang diucapkan untuk tujuan menghentikan sesuatu, perbuatan atau melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Contoh, jangan bising. Contoh yang kedua, usah pedulikan dia. Ayat silaan ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan menjemput atau mempersilakan seseorang melakukan sesuatu. Contoh, sila beratur. Contoh yang kedua, jemput masuk.
Jenis ayat yang terakhir ialah ayat seruan, iaitu ayat yang digunakan untuk melahirkan perasaan takut, marah, gembira, sakit, benci dan sebagainya. Ayat seruan menggunakan kata seru seperti wah, oh, amboi, aduh, cis, syabas di permulaan ayat. Contoh ayat seruan ialah, cis, berani kamu datang ke sini. Aduh, sakitnya kepala saya. Wah, dinginnya bangunan itu. Wah, cantiknya baju ayah. Cikgu berharap murid-murid dapat mengenal pasti ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah dan juga ayat seruan. Baiklah murid-murid, seterusnya kita akan belajar pula tentang ragam ayat. Ragam ayat terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama ayat aktif dan yang kedua ayat pasif. Seterusnya kita belajar ayat aktif, iaitu ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal. Subjek asal menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Di sini cikgu sertakan dua contoh ayat aktif, iaitu yang pertama, Rosma menggosok pakaian sekolah. Contoh yang kedua, saya tidur di atas katil. Kedua-dua contoh tersebut menunjukkan subjek menjadi unsur utama kepada penerang. Manakala ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan objek asal dan menjadikannya subjek baharu. Contoh ayat pasif yang pertama ialah kereta Zakaria dibeli oleh Amin. Contoh yang kedua, kerja ini disiapkan oleh mereka. Cikgu berharap dengan penerangan jenis dan ragam ayat tersebut dapat membantu murid-murid untuk mengenal pasti jenis dan ragam ayat yang terdapat dalam petikan yang diberikan. Di dalam petikan ini terdapat ayat perintah dan ayat tanya. Amar, tolong buka pintu. Ayat ini merupakan ayat perintah. Manakala ayat yang kedua iaitu, apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Ini merupakan contoh ayat tanya. Dalam situasi yang kedua, terdapat tiga jenis ayat, iaitu yang pertama ayat penyata, ayat aktif dan ayat pasif. Contoh ayat penyata ialah, banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, ayah. Contoh ayat aktif yang terdapat dalam dialog ini ialah, kami membaca beberapa buah buku cerita. Contoh ayat pasif yang terdapat dalam perbualan ini ialah, masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Dalam situasi yang ketiga, terdapat contoh ayat seruan iaitu, wah, cantiknya. Cikgu berharap murid-murid sudah dapat mengecam dan mengenal pasti jenis-jenis dan ragam ayat yang terdapat dalam dialog yang telah diberikan itu. Sebagai latihan pengukuhan, murid-murid hendaklah membaca petikan di bawah dan mengenal pasti jenis-jenis dan ragam ayat. Cikgu berharap murid-murid dapat mengenal pasti dan mengecam jenis-jenis dan ragam ayat yang terdapat dalam petikan ini. Sekian saja pembelajaran kita pada hari ini dan kita bertemu lagi pada sesi yang akan datang. Bye!